أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan permudahkanlah urusan kami dan ukalah sipulan lidah kami, mudah-mudahan dipaham akan perkataan kami. Allahumma ya Tuhan kami, tidak ada benda yang mudah melainkan yang Engkau telah permudahkan dan Engkaulah yang memudahkan. Benar-benar yang payah jika Engkau kehendak. Allahumma ya Tuhan kami, ikhlaskanlah segala amalan kami, segala ibadat kami, segala ketaatan kami untuk Kamu saja Allah. Salat kami, puasa kami, haji kami, zakat kami, zikir kami, bacaan kami, bagi Al-Quran, dakwah kami, tabligh kami, seluruh ibadat kami ya Allah, seluruh benda-benda yang baik yang kami buat ya Allah, ikhlas untuk-Mu saja ya Allah. Hatta kesenyuman kami terhadap saudara kami seagama pun ikhlas untuk-Mu saja Allah. Hatta najis cicak yang kami angkatnya dalam masjid ini pun ikhlas untuk-Mu saja Allah. Hatta sampah, duri, kaca, najis yang menghalang lalu lalang orang di tengah jalan pun yang kami angkatnya ikhlas untuk-Mu saja Allah. Ya Allah Tuhan kami, Maha sucilah Engkau, kami tak mempunyai ilmu melakukan apa yang Kamu ajar pada kami, maka ajarlah kami dengan apa yang bermanfaat pada kami
dan menafa'alah kami dengan apa yang kamu ajar kami, dan tambahlah kami akan ilmu-ilmu yang manfaat. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala Allah bagi kita dengan pemurahnya kita boleh mai salat berjamaah, salat maghrib tadi. Alhamdulillah kita boleh duduk dalam majlis ilmu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan para malaikat. Kemudian kita nak ambil satu kelebihan lagi, iaitu kelebihan pahala i'tikaf yang Allah nak bagi dekat kita. Cuma kita kena niatlah, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf ataupun aku duduk sekejap ataupun seketika masa dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab kita ataupun penterjemah kitab kita, iaitu Al-Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraqi, ataupun dalam kitab tuan-tuan puan-puan semua tu tak tahulah siapa yang penterjemahnya. yang pensyarah pula, yang pengarang asalnya iaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kemudian diterjemah oleh ustaz kita yang orang Indon dah, yang duduk di Mekah tu, nama apa dia? Muhammad Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Qadhi As-Sumbawi. Kemudian diterjemah pula oleh orang Melayu kita, Ustaz Abdul Ghani Maraqi. Tapi kalau tulisan Rumi itu tak tahu siapa. Tak apa. Yang pentingnya kalau yang duk tengok pada kitab tulisan Jawi itu, tengoklah pada muka nombor 8. Kalau yang ada kitab tulisan Rumi itu, yang mempunyai kitab tulisan Rumi, tengok pada tajuk seksaan ketika bertemu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Seksaan siapa? Seksaan orang yang cuaikan sembahyang. Wal'iyazbillah. Seksaan ketika bertemu dengan Tuhan. Tengok. Tajuk yang pertama sekali iaitu seksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Lepas tu kita tengok selepas itu pula seksaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pula. Apa yang orang yang cuaikan sembahyang dapat. Wal'iyazbillah. Temu dah tu. Dapat lagi. Kalau tulisan Jawi muka surat nombor 8. Kalau tulisan Rumi tengok pada depan sekali, tajuk depan sekali, iaitu seksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Lepas tu belakangnya sikit, selai 2 gitulah. Seksaan orang yang tak sembahyang tu ketika bertemu dengan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dah tu? Adapun seksaannya, seksaan siapa? Seksaan orang yang cuai sembahyang, orang yang melewatkan sembahyang, orang yang tinggalkan sembahyang, orang yang tak musafir pun tapi dia qadha, dia jamak subuh dengan zuhur dengan asar dengan maghrib. Orang musafir pun tak jamak. Musafir jamak zuhur dengan asar dia, ataupun maghrib dengan isya dia. Dia tak musafir pun jamak habis subuh, zuhur, asar, maghrib. Dia belaka tu. Ataupun sembahyang dengan tak sempurnakan rukun ataupun syarat. Dia belaka tu. Sembahyang dengan ikut dan, dia panggil. Sembahyang dengan
Nak bagi lepas-lepas gitu je panggil. Apa yang akan bertemu di hari kiamat nanti? Katanya adapun siksaannya ketika bertemu dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali apa dia? Iaitu ketika pecahlah sekalian langit. Langit ini satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Allah Ta'ala tanya kita, adakah kamu lebih hebat, kejadian kamu lebih hebat, ataupun langit yang kami, iaitu kami Allah membinanya. Rafa'a samkaha wa sawwaha, sehingga akhir ayat. Was-samaa'i dzatil hubuk, dalam surah Zariyat, demi langit yang tebal yang kukuh. Langit Allah Subhanahu wa taala ni besar, langit Allah ni. Satu langit je ada berjuta-juta galaksi. Satu langit ada berjuta-juta galaksi. Dalam satu galaksi itu ada berjuta-juta bintang. Dalam satu bintang tu pula ada pula benda-benda yang diikut dia, macam bintang kita ni matahari, yang diikut dia bumi, Pluto, Lipton, apa lagi? Lipton dah. Lipton tu teh dah. Saya mengaji dengan bahasa Arab. Bahasa Arab Utarid, Zuhrah, Marikh, panggil apa lagi? Zuhal. Panggilan masalah tak tahulah. Saya mengaji Arab dulu. Arab sekolah rendah lagi di Mekah. Paling dekat sekali Zuhrah. Lepas tu baru Al-Ardu, iaitu bumi. Lepas tu pergi kat Turki, Al-Marikh. Lepas tu Zuhal. Lepas tu ni Pluto, Neptun pun dah, lepas tu lagi. Maknanya bumi pun dengan bintang yang lain itu berjuta-juta besar bintang pada bumi. Lepas tu bintang tu salah satu panggil bintang di atas langit ni lah. Lepas tu ada galaksi pula. Galaksi itu, dalam galaksi itu ada berjuta-juta bintang. Dalam langit dunia ni ada berjuta-juta galaksi. Lepas tu dalam langit dunia saja ni pun tak tahulah, dipenuhi dengan malaikat. Langit yang kedua pun dipenuhi malaikat, ketiga pun dipenuhi malaikat. Sebab tu malaikat ni satu makhluk Allah yang paling banyak sekali. Banyak-banyak sungguh. Lebih banyak daripada manusia, lebih banyak pada jin, hantu, lebih banyak pada ikan, burung, segala binatang. Malaikat ni. Atas pada panggil apa? Atas pada Kaabah tu terus naik. Kalau kita mampu naiklah, naik terus ya, ada Sidratul Muntaha atas. Di Sidratul Muntaha tu malaikat duk tawaf. Kata Nabi SAW, tiap-tiap hari itu sebanyak 50,000 malaikat yang duk tawaf situ. Dalam hadis yang sahih, tak dibenarkan mereka sekali saja seumur untuk mereka masuk di situ untuk tawaf. Kalau kita di atas dunia ni, siapa ada duit banyak boleh pergi Mekah banyak kali kan. Pergi tahun ni, tahun depan kalau ada mampu boleh pergi pula. Malaikat tak ada. Masuk sekali, tawaf sekali, tak boleh masuk dah. Tiap-tiap hari sebanyak 50,000 malaikat duk tawaf situ. Duk tawaf. Semenjak Allah jadikan dunia sampai hari kiamat, banyak malaikat. Maka 7 petala langit ini, kata Nabi SAW, dipenuhi dengan malaikat. Ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun qa'imun aw sajid.
Tidak ada tempat yang ruang walaupun seluas 4 jari. Melainkan ada di situ malaikat tu letak kaki, ada letak tangannya, ada letak sayapnya untuk nak sujud dan nak rokok dan nak qiyam. Penuh dengan malaikat. Tu langit. Tu langit. Malangit ni tempat yang malaikat duduk. Besarnya Allahu a'lam. Sebab tu Allah cabarkan manusia. Antum asyaddu khalqan, kamukah yang hebatnya kejadian? Amis sama'u banai'a, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah kamu yang lebih hebat kejadian ataupun langit yang kami jadi? Memang langit lah. Langit luah. Bumi ni kecil je. Nak banding dengan bintang-bintang lain, kecil sangatnya. Sebab tu dalam hadis Isra Mi'raj yang Nabi kita bagi tahu kepada kita, dia kata ketika aku Mi'raj naik ke langit, dia kata makin aku naik, dia kata makin aku nampak kecil di bawah. Bumi tu aku nampak macam cincin yang orang lempar di padang pasir. Bumi tu nampak cincin kecil ada di padang pasir. Apabila aku naik atas lagi, naik langit yang kedua, aku nampak langit yang pertama tu macam cincin kahalaqatin fi falah. Nabi kata seolahnya cincin yang kita pakai tu dibuang di padang pasir. Langit yang kedua, yang pertama. Apabila aku naik langit yang kedua, apabila aku naik langit yang ketiga, aku nampak langit yang kedua tu semacam cincin yang dilempar, yang dibuang di padang pasir. Aku nampak. Naik lagi langit yang keempat, aku nampak langit yang ketiga, nak banding dengan langit yang keempat, seolahnya cincin yang dilempar, yang dibuang di padang pasir. Macam itulah sampai naik ke Sidratul Muntaha. Aku nampak langit yang ketujuh, nak banding dengan Sidratul Muntaha tu, seolahnya cincin yang dibuang, yang dilempar di padang pasir. Kecil sangatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita dengan Allah, kita dengan malaikat besar dah. Kecil dah. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mula-mula tengok Jibril, apa terjadi bagi dia? Jatuh pingsan, kejut. Kejut tengok 600 sayap ataupun tak tahu berapa ribu sayap Allah jadikan. Nabi kata satu sayap aja saddal ufuq, satu sayap saja dapat menutupi, dia panggil apa, ufuk, maknanya tempat-tempat jauh sekali tu. Kaki langit tak nampak kaki langit, sayap dia beratus-ratus sayap atau beribu-ribu sayap. Sebab tu Nabi kita terkejut, jatuh pingsan. Kita dengan malaikat, kita dengan makhluk Allah, kita dengan langit. Maka pertama sekali bagi orang tak semayang ni, apakah terjadi bagi dia? Dia kata sini pertama, seksa hak pertama sekali, dia akan menghadapi orang tak semayang tu. Apa dia? Dia kata ketika pecahlah sekalian langit. Ketika pecahlah sekalian langit. Langit nak pecah ni, dia melalui beberapa keadaan. Keadaan pertama, alim ulama kata yauma takunu as-samaa'u wardatan kadihan. Tak ada dalam buku ni. Ini saya ambil pada tafsir. Nak sebut je kat sini lah. Kalau buku tak ada. Alim ulama kata sebelum langit nak pecah tu, langit jadi takunu as-samaa'u wardatan kadihan. Jadi pada hari atau hari kiamat akan jadi langit itu wardatan kadihan, jadi merah seperti warna bunga. Merah seperti warna api yang duk bakar emas.
emas ataupun besi ya, apabila kita bakar dia, lah kali jadi macam mana? Jadi warna merah kan? Merah seperti warna bunga, wardatan kadihan. Terbakar, maknanya langit akan terbakar. Sebelum langit nak pecah tu langit terbakar dulu. Terbakar dengan sebab apa? Kata ahli ulama, dengan sebab haru-hara hari kiamat. Langit takut. Kata ahli ulama satu lagi, dengan sebab terlalu panasnya neraka jahanam. Oh, neraka jahanam lagi panas. Lepas tu siapa nak jadi penghuni, wa'iyazbillah. Langit yang besar ni terbakar, hancur semacam emas ataupun besi yang dibakar oleh api. Jadi hancur, jadi berayang. Langit ni kita ada nampak ni, yang besar ni. Yang Allah Ta'ala kata, was-sama'i dzatil hubuk, demi langit dan kami bina dia tu dengan kukuh tak jatuh sampai sekarang, tak jatuh lagi, tak runtuh lagi, kukuh. Allah binakan dia. Tapi pada hari itu kata ulama, kemungkinan dengan sebab terlalu haru-harunya hari kiamat, malaikat langit takut, dan kemungkinan dengan sebab terlalu panahnya api neraka sehingga matahari itu jadi macam warna wardah, warna bunga, warna merah, seperti emas, seperti besi yang dibakar oleh api. Tu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, barulah pecah langit. Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Tersebut juga dalam Al-Quran, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Semua tu cerita hal keadaan langit itu apabila terpecah. Keadaan yang seterusnya, selepas ada malaikat turun tu dan keluarnya seluruh penghuni langit daripada malaikat, maka seterusnya Allah akan lipat langit, lipat langit. Wal ardu qabdathu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan bumi adalah digenggamannya pada hari kiamat, dan langit itu Allah lipat. Nampak besar Allah. Allah lipat dan Allah simpan di tangan kanannya. Macam mana Allah alam. Tapi sebut Al-Quran macam itulah. Maknanya langit besar tu, walaupun besar mata setengah mana begitu nampak tu, pada hari kiamat akan hancur, akan jatuh. Dan malaikat akan turun. Tersebut dalam surah apa? Surah Amma Yatasaalun, di akhir sekali. Ya, dia cerita tentang malaikat. Dia kata apa? Malaikatu saffan la yatakallamun. Maknanya malaikat tu akan beratur, duduk tunggu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak siapa bercakap, dia dengan keadaan haru-hara pada hari itu, dan dengan sifat mereka, iaitu sifat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun besarnya, walaupun hebatnya mereka, pada hari itu pakat diam, tak kata apa, duk masuk, duk beratur, duk tunggu arahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pecahnya matahari, setelah pecahnya langit, maka datanglah satu malaikat yang akan menyeksakannya. Nya siapa tu? Nya orang yang melengah-lengahkan sembahyang. Turunlah. Setelah tempat duduknya tak ada, malaikat turunlah. Ada kerja lain pula, iaitu kerja nak seksa
ataupun nak terima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maka turun satu malaikat kerja dia, iaitu nak menyeksakan orang yang melengah-lengahkan sembahyang. Pada tangannya, iaitu tangan malaikat itu, ada rantai yang panjangnya 70 hasta. Allah, panjang. 70 hasta ni panjang ni. Rantai. Rantai bukan rantai biasa tu, rantai daripada api neraka. Rantai api neraka lah. Bukan rantai biasa. Rantai itu ditaruhkan pada tengkaknya. Jadi isi masuk dalam tengkak, dalam leher dia. Sumak masuk leher. Sumak masuk leher dia, dalam mulut dia. Kemudian dimasukkannya ke dalam mulutnya dan dikeluarkannya daripada duburnya. Cuba kita bayangkan. Rantai yang 70 hasta tadi tu, yang terlalu panas. Yang mana saya kata tadi, langit pun akan hancur dengan sebab terlalu panas matahari, api neraka. Tiba-tiba rantai daripada api neraka tu akan bubuh dalam mulut orang yang melengah-lengahkan sembahyang dan dikeluar kepada dubur dia. Cuba kita bayangkan. Wal'iyazbillah. Kemudian diherekkannya, diherekkannya sekali tertiarap di atas muka, tertiarap di atas mukanya, mana kau tu lah. Dan sekali terlentang atas belakangnya, kadang-kadang kau tu. Kadang-kadang kau tu. Hinanya orang yang melengah-lengahkan sembahyang. Tengok tak. Tak masuk api neraka lagi ni, tak masuk neraka Jahannam lagi ni. Baru duk tarik je tu, setara tu dah tu. Setara tu dah baru duk di luar, baru tak masuk lagi. Dalam api neraka tak tahu nak kata lah. Sambil menyeru dengan katanya. Malaikat telah menyerunya. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan segala yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat katalah, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan segala apa difardukan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu apa saja Allah fardu, Allah mewajibkan, kita jangan buat main. Lebih lagi salat. As-salatu imaduddin wa man aqama faqad aqama ad-din. Sembahyang itu ialah tiang agama. Siapa mendirikannya, mendirikan sembahyang, maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meruntuhkan dia, maka dia telah meruntuhkan agama. Wal'iyazbillah. Jangan buat main benda-benda yang fardu, benda-benda yang Allah wajib ke atas kita. Tak kira lah. Tengoklah, bukan saja solat. Bukan saja solat Allah fardu. Tengok. Selain daripada solat, ada lagi apa dia? Contohnya nafkah kita lelaki ni, kena nafkah. Orang isteri kita, anak kita. Contohnya apa lagi? Contohnya puasa. Puasa Ramadan. Ada banyak lagi lah. Benda-benda Allah fardu, jangan buat main. Kena tunai dengan cepat-cepat. Kena buat dengan cepat-cepat. Jangan dia buat main-main. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan segala yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dibawanya masuk ke dalam neraka. Tu duduk di luar baru. Selepas itu baru bawa masuk ke neraka. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ni, ahli tafsir yang terkenal sekali, dan orang panggil ahli hadis, banyak hadis-hadis yang dia rawi. Apa dia kata? Abdullah bin Abbas, jika ada satu cincin daripada rantai tersebut itu jatuh atas muka bumi, nascaya terbakarlah bumi dengan segala isinya. Wal'iyazbillah.
Lepas tu nak bubuh di mulut kita, nak keluar di lubung kita macam mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'la wa a'lam. Wal-'iyaz billah lah. Wal-'iyaz billah. Wal-'iyaz billah. Apabila kita dengar benda-benda macam ni, kita kena kata wal-'iyaz billah. Minta berjauh lah. Minta berjauh lah. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara seksaan orang yang mencuaikan solat. Orang yang buat main-main dengan solat. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala tiada menilik kepadanya dengan tilikan balas kasihan dan rahmat. Maknanya apa? Maknanya tak ada jalan. Tak ada jalan. Kata alim ulama, apabila Allah tengok pada makhluknya, mesti dia akan kesian. Mesti dia akan kesian. Mesti dia akan kesian belah. Tapi apabila orang tersemayang ni, dia tilik dengan tak kesian belah. Kata setengah ulama pula, sekiranya Allah tengok ahli neraka, nasya Allah akan ampun habis. Akan ampun habis orang yang masuk neraka tu. Nasya keluar habis. Tapi dah jadi apa nama ni? Orang panggil apa? Allah tak tengok ahli neraka. Bubuh dia tak tengok. Kalau dia tengok, nescaya dia akan keluar habis. Kenapa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tengok makhluk dia, mesti dia akan rahmat. Mesti dia akan kesian belah. Tetapi dengan orang tak sembahyang ni, dia tak kesian belah. Dengan orang tak sembahyang, dia tak kesian belah. Kata ahli ulama, sekiranya Allah tengok ahli neraka, dia akan apa habis. Tapi dia tak tengok. Kalau dia tengok, dia akan apa habis. Karena teruk apa yang dialami oleh ahli neraka. Makanan saja tu pun buah zakum tu, satu titik saja daripada buah zakum, seandainya kata alim ulama bertitik di atas lautan dunia ni masing kan, masing pahit. Kalau kita minum tak ada apa ni, orang Nigeria kapal dia tenggelam, daripada beribu-ribu orang, dia seorang je hidup. Kapal terbalik tu, lepas tu dia berenang, dia pergi cari tempat yang ayat tak sampai. Lepas tu dia masuk satu bilik tu, ayat tak sampai. Jadi ada ruang tu, boleh dia suar tekak dia, boleh dia menyawa. Jadi dia hidup situ tu selama 3 hari 3 malam. Sementara orang mari nak selamatkan dia. Sementara orang mari nak selamatkan dia tu, dia kata dia duduk minum daripada ayat laut tu, yang masin tu. Katanya luka habis lidah dia, masin. Ayat masin. Ayat masin ni, sekiranya buah zakum, makanan ahli neraka, bertitik satu titik saja dalam air masin ni, seluruh lautan dunia ni, kata ahli ulama, akan jadi pahit ni. Tu makanan ahli neraka. Makanan ahli neraka. Duri, minumannya api, wal-'iyaz billah. Dan kita ni berhajat sangatlah kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat lengah-lengah sembahyang ni salah satu sebab yang membuat pada Allah ni tak tengok dah kita dengan tilikan rahmat. Kita berhajat sangatlah pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah bahwasanya kita nak masuk syurga ni bukan saja dengan amalan ibadat kita. Amalan ibadat kita tu adalah kewajipan yang kita kena buat. Allah fardukan atas kita, Allah bebankan kita supaya kita beribadat. Tapi kita kena ingat, bukan saja dengan ibadat. Yang penting sekali dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana cerita orang tu hidup di satu pulau 500 tahun. Saya pernah cerita tu. Satu orang hidup di satu pulau 100 tahun. Lepas tu dia tak nak bergaul dengan orang.
500 tahun dia hidup di atas pulau tu. 500 tahun. Kemudian makanannya buah delima yang Allah keluarkan. Yang mana buah delima ni dia ada musim dia. Satu musim saja dalam satu tahun. Tapi Allah keluarkan pada dia tu tiap-tiap hari satu buah untuk dia makan. Lepas tu Allah keluarkan pula pada dia tu ayak tawar di tengah-tengah laut untuk dia minum dan untuk dia qada hajat dan untuk dia ambil air sembahyang. Maka itulah kehidupan dia, buah delima dan ayak tawar tu. Makanannya buah delima, minumannya ayak tawar tu. Dan dia beribadat selama 500 tahun. Dan dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala matikan dia dalam keadaan sujud. Dan Allah perkenankan doa dia. Dia mati dalam keadaan sujud. Selama 500 tahun dia beribadat. Apabila sampai ke akhirat, ini Jibril ada cerita ni, cerita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril kata, tiap-tiap kali aku naik ke langit dan tiap-tiap kali aku turun ke bumi, aku duk tengoklah jasad dia duk sujud pada Allah Subhanahu Taala. Dia minta pada Allah Subhanahu Taala pula supaya Allah bagi kemuliaan dia sehingga serangga bumi ulat. Yang duk makan mayat orang tu tak makan. Supaya nak jadi saksi di atas dia bahawa dia mati dalam keadaan sujud. Mati keadaan beribadat pada Allah. Maka Allah perkenankan doa dia. Ulat tak makan sampai hari kiamat. Apabila dia sampai ke sana, Allah perintah malaikatnya, wahai malaikatku, ambil dia berbual syurga sebab dia rajin ibadat 500 tahun ni. Dan mati keadaan sujud. Wahai malaikatku, ambil dia berbual syurga dengan rahmatku. Wahai malaikat, ambil dia berbual syurga dengan rahmatku. Allah Ta'ala kata. Maka apabila dia dengar kata dengan rahmatku, dia kata, hoi, tunggu dulu. Bukan dengan rahmat Allah. Dia kata, saya beribadat 500 tahun. Saya nak masuk syurga dengan ibadatku. Dengan ibadat saya, wahai Allah. Maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, tunggu dulu. Kira dulu. Ibadat 500 tahun tu banyak mana? Dengan orang panggil nikmat-nikmat yang aku bagi dia tu. Kira. Maka malaikat kira. Malaikat kira habislah buah delima yang Allah bagi pada dia tiap-tiap hari sebiji. Ayak tawar yang Allah bagi pada dia tiap-tiap hari boleh minum, boleh qada hajat, boleh ambil sembahyang. Kesihatan yang Allah bagi selama 500 tahun tu. Banyaklah nak kira. Kaki, tangan, mata, hidung, semualah. Lepas tu sehingga kata mati kerana sujud pun Allah bagi juga. Ulat tak makan badannya Allah kira juga. Suruh malaikat kira. Maka malaikat kira. Malaikat kata, ya Allah, 500 tahun tu ya Allah baru sama dengan mata yang Allah bagi dia tu 2 biji ataupun sebiji ya. Maka Allah Ta'ala kata, kalau gitu tak cukup nak masuk syurga. Tak cukup nak masuk syurga. Banyak lagi nikmat aku bagi padamu. Bukan mata saja, kaki, tangan, banyak lagi kesihatan lagi. Umur 500 tahun, banyak lagi. Guna masuk tak badan, syurga aku harga mahal, harga murah. Kalau itu malaikat ambil dia buah neraka. Baru dia kata, kalau gitu tak apa ya Allah, aku nak masuk syurga dengan rahmatmu. Kalau dengan rahmat boleh. Kalau dengan ibadatmu dengan 500 tahun tak cukup, dia kata. Sebab tu penting sekali kita ni nak pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, orang yang melengah-lengah ke sembahyang ni pada hari kiamat, Allah tak tilik dia dengan tilik rahmat, maknanya tak ada jalan dah. Allah nak ampun dosa dia. Tak ada jalan nak masuk syurga lah, maknanya tak ada jalan nak ampun dosa, mana tak ada jalan masuk syurga. Oleh itu, simpulannya kita pada malam ini, sembahyang tu jangan buat mamai, jangan melengah-lengahkan. Kalau boleh kita solatlah awal waktu, solatlah waktu, kita buatlah dengan secomel-comel dan seelok-eloknya. Kalau boleh kita sembahyang di masjid, kalau boleh kita bersihkan diri kita dulu, kalau boleh kita bagi ada khusyuk tawaduk,
dalam sembahyang kita seperti mana sembahyang sahabat-sahabat, insya-Allah. Kalau boleh, kita buat dengan secomel-comel. Orang Arab kalau dia nak sembahyang setengah-setengah masjid tu imam dia kata wasallu salatan muwaddi'. Maknanya wahai makmumku, solatlah sebagai solat yang terakhir, seolahnya solat yang terakhir di kamu tinggal dunia ni. Maknanya kita kena buat dengan paling comel. Lalu itu kita buatlah sembahyang kita solat dengan paling comel, paling elok. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima solat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sayang dah kita. Semoga Allah rahmat kita. Semoga Allah redha dah kita, insya-Allah. Kalau gitu wallahu a'la wa a'lamu bissawab, wa ilaihi al-ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran yuwafi ni'amahu ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah, yang kecil, yang besar, yang lama, yang baru, yang kami buatnya dengan secara kami sedar ataupun kami tak sedar, ya Allah. Begitu juga dosa-dosa ibu bapa kami, ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah mati, ya Allah. Sudahilah akhir hayat kami dengan kesudahan yang baik, ya Allah, dan dengan sudahi akhir hayat kami dengan kesudahan tak baik. Allah Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.